Saya keluarga susah. So kerja sambilan memang banyak di Singapura ni dulu. Saya kerja sebagai buruh kasar. Pejamkan matamu untukku, dengarlah dunia berkata-kata. Usah kau ragu, di sini tempatmu. Walau Kalau dilihat latar belakang bangunan SCC itu, itulah tempat saya kerja saya yang pertama masa saya umur 9 tahun sebagai ball picker orang main tenis ya. Satu hari RM50. Masa tu saya 9 tahun, agak mewah lah. Selepas sekolah tu saya kerja, saya rasa ada dalam setahun lebih saya kerja, dekat 2 tahun. Sorry, setahun. Ya, setahun. Selepas tu masa 10-11 tahun tu saya keluarga susah. So kerja sambilan memang banyak di Singapura ni dulu. Saya kerja sebagai buruh kasar. $7 sangat-sangatlah mewah. Ya. Darjah 6. Lepas tu saya tak nak sekolah sebab saya nak tolong keluarga. Sebab saya rasakan sekolah tu macam saya membebankan ibu bapa. Saya tahu kita orang bukan kita orang miskin dulu ya. So saya rasa macam membebankan parents saya. Diorang kena beli buku saya, baju, sedangkan saya fahamlah keadaan adik-beradik saya. Sebab tu saya pergi kerja cari duit ya, daripada umur 9 tahun. Saya kerja sebagai juru elektrik sehinggalah saya berumur 15 tahun. Barulah saya menceburi bidang muzik, which is saya kerja di Funfair. Bayangkan umur saya 17 tahun saya dah kerja di Kuala Lumpur, Hong Kong, Taiwan, Japan. Ya. Masa muda tu, masa kerja tu tak seberapa terasa ya, sebab kita sibuk bekerja. Bila bulan puasa, hari raya, itu yang sangat terasa lah. Kalau hari raya, orang makan ketupat lemang, saya makan biskut kering Cina, minum hari raya. But what to do is saya dah biasa berdikari daripada umur 9 tahun. Jadi daripada umur 9 tahun tu, perwatakan tu terbawa-bawa sampai saya sekarang tu, orang cakap saya garang. Actually bukan saya garang, saya tegas. Saya dah terbiasa selama 43 tahun hidup berdikari dan faham maksud saya? Ya, hidup sendiri yang you perlu hadapi benda-benda nyata ni. Jadi bila saya hadapi benda-benda yang remeh, orang tak ambil serius, saya menjadi marah. Why you also pampered. Kalau nak bandingkan saya, memanglah zaman saya dengan zaman diorang tu lain, tapi disiplin tu sangatlah penting. pejamkan
pejamkan matamu. Kalau lifestyle musician kat Singapura ni, pada pandangan saya, kebanyakan mereka tu mungkin tak begitu, boleh dikatakan tak begitu dapat exposure compared to musician dekat Malaysia. Maybe salah satu sebab, walaupun di Singapura ni ada peminat dia, ada tu, cuma dari segi untuk mereka nak lebih maju, saya rasa mereka terpaksa berhijrah, sama ada ke Malaysia ke ataupun ke negeri lain. Ini tak semestinya musician, saya lihat tak semestinya musician Melayu, musician penyanyi-penyanyi orang bangsa asing seperti orang Tionghoa, mereka juga terpaksa berhijrah, baru mereka boleh dapat exposure. Tapi kalau kat Singapura aja, saya rasa marketnya terlalu kecil untuk mereka tu nak maju. Kehidupan musician ni, saya rasa mereka, lifestyle mereka tu berbeza kerana mungkin tekanan mereka dengan keadaan, jadi tak banyak sedikit. Ada sebahagian yang langsung minum, ada yang juga menceburkan diri dalam sosial negatif lah. Ada yang ambil dadah, ada juga yang sampai merosakkan mereka. Benda ni memang saya ada banyak melihat teman-teman saya ya, yang dalam muzik dadah, minum. Sebab kalau saya berkata selama 37 tahun, setitik pun saya tak pernah minum, dadah langsung tak ada. Strictly kerja as a professional dalam bidang seni. Bidang seni pada saya is macam tu ya. Nak kata bersih suci tu tidak. Tapi orang yang dalam tu kadang-kadang yang buat benda tu negatif. Saya nak bagi tahu pemilihan lagu ya. Title kan everything lagi ya. The IQ level I think is bagus ya. Di aras kamu sangatlah improve. Banyak yang kamu improve dari minggu lepas. Jadi dia 15 tahun merantau. 15 tahun merantau. Sampai sekarang dia duduk Kuala Lumpur, mana sampai umur dia dah nak dekat 50 kan makcik dia kali 9. Kita dengan doa je lah. Kita tak nak susahkan orang kan. Nanti kalau anak kita dah besar, lah anak kau dah besar, kita bantu tak nak makcik bantu pulang. Sampai adik dia yang kahwin ni, makcik kerja, yang dia hospital kan. Nak hidupkan anak kan makcik doa dia lah semua anak makcik tahu. Sampai bapa dia kejap mata. Itu tidak menyusahkan orang lah gitu kan. Sendirilah. Sendiri pribadi cari duit sini apa. Sampai ke ialah sekarang ni macam mana susah dulu pun. Kita tak macam sekarang lah kan marah-marah. Susah dulu kita cari makan ke meniaga cukup lah kan untuk anak-anak sekolah. Anak-anak makcik semua tak ada sekolah pandai. Semua darjah 1, darjah 5, darjah 4, darjah 6. Semua dia pandai tulis sudah. Semua bekerja. Tapi dah susah dunia anak makcik ni alhamdulillah lah semua kan dia pun alhamdulillah. Kita kirim doa je semua orang doa anak-anak semua. Dari ibu mesti nak doakan anak kan. Pasal bapa dia pergi pun bilang makcik, kau jaga anak-anak kau, doa semua. Yalah, anak ibu mesti nak doakan anak kan. Makcik pun ingat-ingat dulu punya sedih lah kan, sedih juga. Tapi tak apalah, itu besar pada Allah dia semua kan sampai sekarang dia merantau lah. Tapi dia alhamdulillah lah semua lah makcik doa je. Jangan orang dengki asal dengan dia sudah lebih baik gitu juga. Allah bagi dia kan. Jangan lindungkan semualah. Nanti alhamdulillah cukup. Alhamdulillah dia pun dah hantar kita pergi haji.
Mula start yang kita gomlang, bapak dia yang tergaji. Habis dia pergi lagi. Mula-mula dia yang pergi kan, dapat yang pekerja terbaik tak take care lah. So makcik tak ada. Makcik tak ada. Yang dia hantar kita dengan bapak dia berundang bulan puasa lepas setahun dan tergaji. Tapi dia pergi nak bawa anak dia pun makcik syukur. Makcik syukur alhamdulillah tak ada tangan. Bila dia buat show, selalu orang akan cakap dia tegas, garang semua. Tapi kat rumah, tak sangatlah. Selalu buat lawak, dia baik. Kalau nak tegur pun dia tegur baik-baik lah. Dia tak adalah jerit semua. On TV, dia orang selalu cakap like, he's different lah from how he is on TV. At home, dia lagi gentle. Tak tegas sangat lah. Sebenarnya tak tegas langsung lah. Saya rasa orang tak pandang sangat lah saya macam as his daughter only. But ada jugalah orang akan datang, anak yang DMS macam tu. And paling famous orang tanya soalan, dia macam mana kat rumah, tegas tak, garang tak? Tapi selalu tak lah, dia lain daripada on TV. Because on TV dia kerja, kat rumah dia lain lah. Kadang-kadang I fikir macam, kenapa dia orang fikir macam tu? Dia tak adalah tegas mana pun. Tapi dari segi tu dia orang tak kenal dia luar TV, dia tengok TV kenal je. So biasanya I tak adalah rasa apa-apa. Dulu adalah, tapi sekarang dah biasa dah. So I just tell them lah, he's not like that at home. Pejamkan matamu untukku. Akal nombor satu ya. Sebab nak jadi artis ni kita perlukan IQ yang tinggi. Seni itu bukan satu benda yang menyanyi ikut hati, berlakon ikut hati. Perlu minda untuk menggerakkan hati. Dan di zaman sekarang ni agak mencabar situasi di arena seni kita. Sebab semua orang yang ada duit, dia boleh rakam single. See? Which is bakat dah jadi nombor 2. Ya? So pada saya, benda ni perlu minda dan bakat. Minda tu untuk mempelajari konten-konten yang perlu dipelajari. Seperti skill, apa sajalah, berlakon ke apa saja, perlu. So, minda adalah penting. Harapan saya, of course, saya nak orang-orang seni yang cerdik sahaja berada dalam industri. Kalau dah saya kata tu, siapa ada duit pun boleh buat album, itu satu situasi yang tidak sihat lah. Semua orang nak jadi penyanyi, but adakah dia menyanyi itu kedengaran sebagai penyanyi? Ya? Tahun 78 dan 79, masa tu Singapore tu diorang berubah. That mean mereka Singapore ni diorang tak ada bahan mentah sih. Semua benda yang diimport. So jalan ampas pun tutup. So semua recording companies berpindah ke Kuala Lumpur. So saya tidak berkarya sih. Saya tidak boleh berkarya di Singapura sebab semua sudah ditutup. Jadi saya berpindah ke Malaysia. So kalau benda tu saya masih di sini, memanglah tak akan saya ada sekarang di industri ya. Dan tentang artis tu, saya rasa di Malaysia lebih banyak yang market lagi besar daripada di Singapura. Cita rasa berbeza ya. Kalau sekarang saya melihat di Singapura tu, cita rasa mereka tu ke arah western, very western ya. Mungkin
pasal budak-budak tu terlalu moden, disogokkan dengan mereka tak dengar lagu-lagu Melayu ya, tapi parents mereka mendengar lagu-lagu Melayu, which is Singaporean susah sikit lah nak produce macam mana producer dekat Malaysia produce budaya lagu Melayu yang ada budaya Melayu. Kalau you tengok dekat Singapura tu, Dato' M. Kila pun kalau buat konsert kat sini penuh, apalagi artis-artis besar. So bila artis-artis muda cuba nak masuk pasaran Malaysia, yang saya melihat mereka terlalu ke depan, terlalu moden ya. Perubahan dari segi mungkin mereka sama dengan Indonesia. So tak ada beza. You tak tahu sih lagu tu Indonesian ke lagu tu Singaporean. Saya masih belajar lagi sekarang ni walaupun dah 37 tahun ya. Bakat-bakat baru sangat saya support sebab mereka lah yang memberi saya dorongan kuat untuk maju lebih ke depan. Music need change. Hebat tu saya tak mau letakkan di arah situlah. Dia memerlukan teamwork ya. Penyanyi, penulis lirik, komposer, ya, juruadun, musician. Bukan saya seorang saja. Probably teamwork kita tu kita dah memahami benda-benda yang dia perlu buat dan apa yang dia tak perlu buat. But so far yang kerja dengan saya tu semua memahami kerjaya mereka masing-masing. That's why saya tak ada masalah dari segi penciptaan apa-apa saja. Banyak diorang tidak memahami kerja berkawan. Dua perkara yang berbeza. Bila kerja, kita seharusnya no nonsense ya. Buat kerja betul-betul. Ya. Di luar kerjaya ni, kamu boleh tanya semua teman-teman saya. Saya masa kerja je, saya agak tegas. Tapi di luar selepas kerja, kalau kita time makan tu, kita betul-betul makan, bergurau, kita boleh bergurau. Kalau nak ikutkan, saya kerja dengan almost everybody artis dekat Malaysia ni ya. Nak katakan rapat, saya bekerja dengan Hetty Kosendang selama, even sekarang lagi ya. I think almost 25 tahun ya, sebagai music director. Dan saya sendiri banyak belajar dari dia. Dia cukup profesional ya. Dari segi apa sajalah ya. No wonder dia boleh jadi number one ya dulu. Disebabkan disiplin dia dan disiplin kerja dan disiplin peribadi dia terhadap komitmen kerja dia. Di Malaysia ni saya suka Yuna ya. Penyanyi era moden yang kita patut ada 10 macam dia. Kenangan yang saya tak boleh lupa tu, hari ni saya ingat saya nak pergi umrah. Besok saya ambil tiket, lusa saya pergi. Itulah kenangan yang pada saya yang sangat manis lah. Dan di situlah saya dengar bunyi yang sangat merdu. Ya. Bunyi apa? Bunyi orang mengaji. Ya. Tak boleh gambarkan lah. Cuma kalau nak, kamu boleh tanya siapa-siapa lah. Ya. Apa kenangan manis diorang seumur hidup. Diorang kata kat Mekah. Tak ada benda lain yang lebih besar daripada kenangan. Almost satu dunia saya dah pergi ya. Tapi walaupun tempat tu agak usang usang dari segi bangunan pun tak banyak yang moden dulu ya, tahun 96. Tapi dia punya ketenangan tu you tak boleh dapat di mana-mana.
Pejamkan matamu untukku. Dengarlah dunia berkata-kata. Usah kau ragu, di sini tempatmu. Walau berubah, di mata kita tetap indah selagi kau masih percaya.